Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن جاهد بجهاده واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرم علينا. اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. وبعد. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, azani Allah wa iyyakum, kita masih lagi pada bab yang ketiga daripada kitab kita, prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita berada pada bab yang ketiga pada tajuk ciri-ciri dan keistimewaan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita berada pada nombor 5. Minggu lepas alhamdulillah kita dah ambil dah 4 daripada ciri-ciri dan keistimewaan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita ulang balik. Yang pertama, ciri-ciri dan keistimewaan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang pertama ialah sumber akidah Ahli Sunnah wal Jamaah adalah sesuatu yang boleh dipercayai. Mana keboleh percayaannya sangat tinggi, bahkan tak dapat dipertikaikan lagi. Kenapa? Karena sumber akidah ahli sunnah jamaah ini adalah bersumberkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta fahaman salafus salih, yang telah diperakukan oleh Nabi SAW tentang kebenaran dan kebaikan mereka itu. Yang kedua, ciri-ciri dan keistimewaan akidah ahli sunnah jamaah ialah prinsip ataupun kita ahli sunnah jamaah ni, kita berpegang teguh kepada prinsip berserah diri pada Allah. Sebab konsepnya dah al-imanu bil ghaib, kita beriman dengan perkara ghaib. Dan akidah ni adalah satu benda yang ghaibiyah, cerita tentang Allah, cerita tentang hakikat risalah, semuanya adalah ghaibiyah. Maknanya kita hanya disuruh beriman, percaya, tak perlu kita bahaskan lagi. Yang ketiganya
Akidah ahli sunnah wal jamaah ni istimewanya sebab dia tak bercanggah dengan fitrah dan akal yang sihat. Akidah ahli sunnah wal jamaah ni dia tak bercanggah, dia tak berlawan. Kalau akal itu tak boleh terima apa yang diutarakan oleh dalil-dalil Quran dan sunnah, maknanya akal tu tidak sihat lah tu, tak waras, no? Yang keempatnya, sanad akidah ahli sunnah wal jamaah ni sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita ambil sumber akidah ahli sunnah wal jamaah ni direct terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh ambil daripada orang kebelakangan ni, tetapi syarat dia mereka juga mengambil daripada sumber itu. Kalau bersumberkan kepada mimpi kemarin dulu ke, mimpi tahun lepas ke, tak boleh kira lah, no? Kerana mimpi seseorang itu bukanlah syari', bukanlah sumber tasyri'. Yang kelima, jelas dan terang. Tengok pada huraian, ada kita bagi huraian itu kan, jelas dan terang. Apa dah? Apa maksudnya? Kata akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai ciri khas, iaitu terang dan jelas. Gamblang tu bahasa Indonesia. Terang dan jelas, bebas daripada sebarang kontradiksi, sebarang pertembungan dan ketidakjelasan. Makna tak ada kekaburan, tak ada kabur, tak clear, tak ada. Jauh daripada filsafat, maknanya falsafah, maknanya tak ada lah nak bagi masuk tadakhul akal fikiran, tak ada. Serta kerumitan, kepayahan kata dan maknanya. Semua yang datang daripada Al-Quran, daripada hadis yang menjelaskan tentang kepercayaan umat Islam adalah satu benda yang mudah difahami, no? Mudah difahami. Allah kata dalam Quran, Hamim wal kitabil mubin. Untuk jadi masalah apanya? Allah kata Hamim, kemudian wal kitabil mubin. Allah kata Hamim, hanya Allah Ta'ala saja yang tahu maksud Hamim itu. Kemudian Allah kata apa ayat yang kedua? Wal kitabil mubin, demi kitab yang clear. Kata kitab yang clear, Allah kata clear, tak ada masalah apa. Dobat bagi serabut apa. Kita baca Quran kita boleh faham. Tak faham lagi, jangan duk masuk okey. Ambil apa? Faham yang difahami oleh para salafus salih, para sahabat. Mereka faham lagu mana, kita ambil lagu. Sebab apa kita kena ambil pahaman mereka? Sebab mereka memahami Al-Quran daripada siapa? Daripada Nabi SAW. Mereka mengaji. Dan Nabi pula ambil Al-Quran daripada siapa? Daripada Jibril. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anan, surah Qiyamah. Allah kata inna alaina jam'ahu wa Qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah thumma inna alaina bayanah. Nah, senang, clear. Buka surah Al-Qiyamah tu. Allah, kita nak buat jadi sabut apa clear lah. Orang yang hidup di zaman Nabi tak ada duk sabut apa. Kita nak kena pergi cari sana, tak gaduh lah. Benda duk depan kita. Benda duk depan kita. Ni kan? Macam kita duk teringin nak makan cakotiak, pergi cari tempat dia jumpa. Kalau pergi cari tempat lain tak jumpa. Nak makan cakotiak, pergi duk cari tempat orang nak jual bubuk kacang, tak jumpa. Macam juga nak memahami Al-Quran ni, pergi cari di sumber dia, di tempat dia jumpa. Pergi duk cari kat pada orang yang tak reti, tak boleh memahami Al-Quran atau memahami Al-Quran ikut akal dia, jangan. Clear. Allah kata apa? Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah. Kata Allah, kamilah yang akan menghimpunkan Al-Quran itu dalam dadamu wahai Muhammad, dan akan membolehkan kamu membacanya. Inna alaina jam'ahu Qur'anah thumma inna alaina bayanah. Kemudian kamilah juga akan memberi penjelasan tentang Al-Quran. Tak ada jadi serabut apa. Kita buat jadi serabut. Nak memahami Al-Quran,
fahamilah daripada Rasul melalui para sahabat. Senang ya. Quran ni bukan boleh ikut akal kita. Baik dari depan mau dari belakang, la ya'tihil batilu min khalfi wala. Dalam Al-Quran Allah kata tidak ada kebatilan sedikit pun daripada belakang depan, tak ada. Semuanya belakang depan kiri kanan semuanya betul belakang Al-Quran ni. Begitu juga apabila akidah ni bersumberkan kepada Al-Quran, kan, maka dia pun tidak ada kebatilan, tidak ada kepalsuan, dan bersumber dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Habis cerita. Yang dok jadi perselisihan, perbalahan ni masalah tu pasal kita tidak merujuk kepada dua sumber. Kalau merujuk kepada dua sumber tu, selesai masalah, kan? Sedangkan akidah dan keyakinan yang lainnya, lain daripada akidah ahli sunnah wal jamaah ni, berasal dari ramuan yang dibuat oleh manusia yang mereka. Itu dia jadi masalah. Atau takwil ni benda makna Allah bagi lagu lain, Allah Ta'ala sebut lagu lain, dia buah makna lain kali itu takwil. Takwil misal takwil, kita orang Melayu kita guna takwil juga. Kadang-kadang kita budak-budak kita suruh depa buat, mak pak suruh buat apa-apa, mana dia buat dalih, dia takwil tu, kok ni tu takwil tu, mana dia ubah daripada asal. Dan tahrif ni ubah lain langsung. Macam mana orang Yahudi, Allah kata dalam Quran, yuharrifunal kalima an mawadhihi, mereka itu mengubah kalimah Allah daripada tempat yang asal. Itu orang Yahudi, panggil orang Yahudi. Begitu juga dia kata di sini, akidah lain daripada akidah ahli sunnah wal jamaah ada padanya unsur-unsur takwil, mana ubah, tahrif ditukar ataupun ubah mereka terhadap teks syarak, ubah. Kan? Contohnya macam yang kita pernah kata di sini, mana tangan, Allah kata yad, dia kata apa? Qudrah, kata kuasa. Kan? Pada al-istiwa, dia kata al-istaula. Istiwa tu makna bersemayam kalau bahasa kita. Istaula tu makna menguasai. Dia pun ubah. Tu tahrif tu. Ubah. Ni mari pada mana ni, pada ahlul kalam. Pada ahlul kalam. Sungguh dia kata sangat jauh perbezaan sumber dari akidah ahli sunnah wal jamaah dan kelompok yang lainnya. Beza sungguh. Dalam Quran Allah kata, "Law kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalau sesuatu itu datang lain daripada Allah, kamu akan dapati percanggahan yang banyak. Itu dia kata sini, perbezaan yang banyak akidah ahli sunnah wal jamaah dengan akidah orang yang lain daripada ahli sunnah wal jamaah. Kelompok yang lain tu maknanya yang lain daripada akidah puak-puak Mu'tazilah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, apa semua tu dia bercanggah. Sebab depa banyaknya bersumberkan kepada apa? Akal. Orang kata ideologi, ataupun ism, faham. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah tauqifiyah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah tauqifiyah. Apa makna tauqifiyah? Asal daripada al-waqfu, waqaf, mana berhenti. Berhenti sehinggalah kita tak buat sesuatu, sehinggalah Allah yang datangkan, Rasul yang datangkan, Allah yang suruh, Rasul yang suruh, Allah yang habaq, Rasul yang habaq, barulah kita pegang. Kalau Allah tak habaq, kita tak pegang. Rasul tak habaq, kita tak pegang. Tu tauqifiyah. Ataupun dia kata di sini berdasarkan dalil nah. Yalah, dalil nah tu Quran dan hadis lah.
Mana kalau Allah abad, baru kita pegang. Kalau Allah tak abad, kita tak pegang. Pasal apa kita kata Allah ada tangan? Sebab Allah yang abad. Kita tak payahlah duk fikir, tak payahlah duk tahrif, takwil, kan? Tak payah dah. Dan akidah ahli sunnah ni, mana dan tu balik kepada akidah ahli sunnah, adalah bersifat ghaibiyah. Ghaib, kita tak tahu. Bila ghaib ni kita tak tahu, kita tak sadar pandai mereka lah. Benda kita tak tahu, kan? Kalau orang tanya kita satu-satu benda, kita tak tahu, kita nak abang tak? Kita abang lah, abang apa? Abang kita tak tahu. Tapi kalau kita gagah abang juga, maknanya kita mohong. Kita mohong. Faham tak, Daniel? Kita mohong. Kalau kita tak tahu, kata aku main ru khabai. Abang betul. Main ru. Abang tu tak tahu. Marah tu pata nahi hai. Tak tahu. Kalau tahu, kita habang lah. Habang mana? Habang kita tahu. Janganlah pun duk tambah pula. Saya pun. Kalau tambah, dia panggil apa? Otak lah. Tambah mohong lah. Tak boleh. Tak boleh tambah lah. Kalau macam tu. Kan? Agama ni bukan boleh tambah-tambah lah. Allahu Akbar. Tidak ada ni akidah ahli sunnah juga, dia kata tidak ada pintu bagi ijtihad. Tak boleh kita duduk cari akal, duduk fikir, tak boleh. Tak ada pintu ijtihad sebagaimana yang telah dimaklumi. Seperti mana kita, dia berbentuk apa? Tauqifiyah dan sama'iyah. Kita dengar lagu tu lah. Tak boleh kita nak ubah, kan? Tak boleh kita nak ubah. Nama-nama Allah ada berapa? 99. Boleh tak kita tambah satu lagi? Boleh tak? Tak boleh. Kalau nak tambah pun nama zat ialah Allah, jadi 100. Itu bukan tambah tu nama zat Allah ya, 100 lah. Kan? Sebab Nabi sendiri tegas lagu tu. Nabi kita Allah apa kita baca kan? Bagi Allah Ta'ala itu 99, 100 kurang 1. Jelas Nabi abang. Bagi Allah Ta'ala 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menghitungnya masuk syurga. Hadis kita baca kan? Kita nak tambah lagi berasa umur 1 lah, bagi cukup 100 lah. Kan? Boleh nak bagi cukup 100? Satu lagi pada saya pun Allah. Pandai saya pun. Alhamdulillah. Allah. Jadi 100. Allah tu dia kata memang ada nak tambah hak lain. Tak boleh. Main dai. Tak boleh. Tidak ada pintu bagi ijtihad. Ijtihad apa dia? Kita berusaha nak cari lagi. Tak boleh. Hak mana yang Allah habaq, hak mana yang Rasul habaq, sekat tu ya. Nak ijtihad, cari lagi tak boleh. Akidah dia tak macam fiqh. Fiqh pintu ijtihad dia sentiasa terbuka, kecuali apabila sudah ada nas qat'i. Sembahyang maghrib berapa rakaat? Bawah 3. Boleh tak kita nak ijtihad, nak cari? Tak boleh, itu qat'i, putus dah, tak boleh dah. Nampak tak? Yang lain-lain tu okeylah. Nak sembahyang tak tang ni apa semua, itu okeylah, kan? Boleh lagi ada ijtihad. Makna ijtihad lah, kita kena cari sumber yang paling kuat, kan? Tapi apabila kita dah jumpa sumber yang terang, yang sahih, yang kuat, mana kita akan pegang yang kuat tu. Tak mau dah yang lemah-lemah, kita tak mau. Okey, jelas. Di dalam Al-Quran, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala ada menegaskan. Allah kata, qul hadha sabili, hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Duduk dalam surah apa?
Duduk dalam surah Yusuf ayat 108. Allah kata, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Surah Yusuf ayat 108. Allah kata, katakanlah hai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalan aku, cara aku, kaedah aku. Ad'u ila Allah, di dalam berdakwah, menyeru kepada Allah, yakni menyeru kepada tauhid. Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan hal ini, dia kata pada menyeru pada akidah, pada tauhid, pada la ilaha illallah. Ala basiratin. Tu basirah ni mana jelas. Maknanya aku seru kepada jalan Allah pada kalimah tauhid ala basirah, secara terang. Al-Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan perkataan basirah ay ala burhanin. Ala burhanin maknanya dengan ada bukti, dalil, hujah. Tak boleh bercakap ikut akal. Cakap bab-bab agama, apatah lagi bab akidah, bab tauhid, mesti berhujah dengan apa? Burhan, dengan dalil. Dalil yang paling kuat dalil apa? Naqli. Dalil ni ada dua, satu dalil naqli, satu dalil akli. Dalil naqli ni dalil yang kita ambil daripada wahyu, pada Quran dan hadis. Yang satu lagi dalil akli. Dalil akli dah akal. Ana, aku, kata Nabi SAW, aku wa manittaba'ani, dan siapa-siapa yang ikut aku. Siapa yang ikut Muhammad, mana itulah cara dia. Kalau nak seru pada tauhid, pada akidah, mesti kena seru dengan ada burhan, ada dalil, ada hujjah. Tak boleh pakai ikut dan pakai ikut, tu tak boleh. Betul, dalam bab akidah ni kita tak boleh pakai jadi pak turut, tak boleh. Kalau dalam bab ibadah ni boleh gagah lagi. Tu pun kalau kita ni tak ada dalil kat kita, tak ada hujah kat kita, bolehlah kita turut. Tapi dah ada jelas, ni masalah dia orang ni banyak nak turut. Kalau orang abah jelas dia tak mau. Dia nak turut juga, dia sedap. Aku sedap dah lagu ni. Ni masalah dia. Wa subhanallah, maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, bukanlah aku dari kalangan orang yang menyekutukan Allah. Di dalam Al-Quran pun Allah dah bagi tahu bahawa sesungguhnya akidah ni adalah satu benda yang jelas, satu benda yang terang. Nabi SAW dah jelas kat orang, dah terang dah kat orang. Cuma tinggal kita kita nak ambil, nak faham, nak beramal. Yang seterusnya, yang keenam, bebas daripada keserabutan, kerancuan, kontradiksi pertembungan dan kesamaran. Tak clear, tak ada. Dalam akidah ahli sunnah jamaah ni tidak ada serabut-serabut, tak ada, clear. Tidak ada kontradiksi, tidak ada pertembungan, tidak ada pertembungan dengan akal, mana akal kita boleh terima, dan tidak ada kesamaran, tak ada, tak clear, tak ada, semua clear. Apa maksud dia? Dia kata tidak ada kerancuan, tidak ada keserabutan pada akidah Islamiah yang murni ini, tak ada. Sebab itu orang yang Allah Subhanahu wa taala bagi hidayah kepada mereka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah tu ni, dia dapat agama tu, dia dapat dengan sungguh-sungguh, tak ada siapa boleh kacau dah. Dia dapat sungguh-sungguh, dia pegang sungguh-sungguh. Kita ni masalah kita kebanyakan daripada kita ni Islam keturunan. Tu yang jadi masalah tu. Bila dah kita dah jadi Islam ya, cok dekat Penalan tu Muslim, tak gaduh ngaji lah. Cukup dah. Kan? Kalau mati orang semayang dah kita dah. Orang tak boleh lalu lah. Pasal apa? Pasal cok ni kat Penalan. Sedap kita tak mau nak mengaji dah, tak mau nak mendalami dah, pakai ikut dah. Aku Islam. Kan? Ini yang jadi masalah kat belah Indonesia apa semua. Kan? Dalam satu keluarga tu ada Islam, ada Kristian. Ada. Bebas. Tak ada masalah.
Allahu Akbar. Tidak pula, mana tidak ada juga kontradiksi dan kesamaran. Tak ada pertembungan di dalam akidah Islamiah. Sebenarnya tak ada pertembungan dengan diri kita, tak ada. Sebab hakikatnya diri kita asal pun ada ala fitrah. Nabi SAW sebut pada kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak-anak dilahirkan di atas fitrah. Apa nama fitrah? Fitrah pengakuan Allah itu Tuhan. Fa'abawahu yuhawidanihi au yumajjisani au yunassirani. Maka ibu bapaknya lah yang mencorakkan jadi Yahudi ataupun jadi Nasrani ataupun jadi Majusi. Pak lah. Macam kita zaman lah ni kan. Bukan ramai sangat orang minat hantar anak-anak pergi ngaji agama. Lepas tu dia jadi corak macam-macam. Tak minat. Dah tak minat. Budak pun kalau mengaji agama dia tak pun minat. Kalau mengaji yang mak pak pun dia tak hantar tuition anak pergi ngaji agama. Dia hantar tuition apa? Tuition math, tuition sains, tuition apa lagi? Kan? Tuition Quran tak ada. Dia tak hantar. Kan? Aku takut nanti anak aku tak ada benda nak makan. Nak kerja apa? Dia tak tahu tak rezeki tu siapa bagi? Siapa bagi siapa rezeki? Allah yang bagi. Kan? Allahu Akbar. Hal itu apa? Hal yang kata Islam, akidah Islamiah ni tidak ada keserabutan, kerancuan, tidak ada kontradiksi, tidak ada kesamaran, tidak ada pertembungan. Hal itu kerana akidah tersebut, akidah Ahlussunnah wal Jamaah bersumber dari wahyu. Apa dia? Wahyu? Dua, Quran dan hadis. Lagi dia kata, kerana apa? Kerana kekuatan hubungan para penganutnya dengan Allah. Orang Islam ni kalau ada hubungan dia kuat dengan Allah, dia tidak akan jadi serabut, dia tak akan jadi kontradiksi, dia tak akan jadi kesamaran. Dia clear. Macam mana mereka yang hidup di zaman salafus salih dulu. Tak ada sabut apa. Kita lah ni sabut pasal kita hubungan kita dengan Allah lemah kita. Kita hubungan kita dengan apa kuat? Hubungan kita dengan dunia kuat. Dunia ni bila masuk dalam diri kita habis jam. Itu jadi masalah. Kita lemah tu berpunca apa? Berpunca daripada kurangnya hubungan kita dengan Allah. Orang di zaman salafus soleh dulu dia tak tinggal bangun malam. Semayang 5 waktu ni tak sedap sembang. Orang yang baru duduk sembang bab semayang 5 waktu ni lekeh. Kita pun nak sembang bab semayang 5 waktu tak apa clear lagi. Maghrib duduk mana halal tu. Kan? Lekeh. Orang yang baru duduk sembang bab semayang 5 waktu ni makna orang ni Islam dia tak clear lagi. Orang Islam dia dah clear dah semayang 5 waktu tu. Puasa clear, zakat, haji clear. Tu kata orang Islam. Kan? Kalau iman tu jauh sikitlah, berat sikitlah. Ihsan tu jauh lagi. Kan? Betul lah yang Quran sebut kata ramai yang masuk syurga di zaman awal-awal dulu. Kan? Sullatun minal awalin wa qalilun minal akhirin. Banyaknya hak zaman dulu-dulu ni, sikitnya bila akhirin, akhir-akhir ni. Sebab itu orang akhir zaman ni dia berani lawan Quran. Kalau orang duk habaq Quran kata lagu ni pun dia berani lagi takwil lagi, dia berani kona kot ni lagi. Kan? Allahu Akbar. Yang pertama apa dia? Yang kata akidah ni, akidah Islamiah ni, akidah Ahlussunnah Jamaah ni tak ada sabut, tak ada kontradiksi, tak ada kesamaran. Pasal apa? Yang pertama sekali pasal apa? Pasal dia bersumberkan kepada wahyu. Yang kedua pasal apa? Hubungan dia dengan Allah tu kuat. Yang ketiga, realisasi ubudiyah.
pelaksanaan ubudiyah, hakikat ubudiyah, yakni perhambaan hanya kepadanya semata-mata. Allahu Akbar. Tak tahu nak kata lah, ya Allah. Tu dia Nabi kata ta'isa abdud dinar, kan? Ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah. Empat. Binasalah hamba dinar, binasalah hamba dirham, binasalah hamba kain baju, binasalah hamba tempat tidur. Allahu Akbar. Binasa. Apa makna binasa? Neraka. Masuk neraka lah orang yang menjadi hamba mata wang, dinar ke, dirham ke, RM ke, arba ke, binasa. Nabi kata, Nabi yang kata. Doa daripada Nabi, doa kecelakaan. Nabi kata celaka lah pokok ni, pokok yang duk mata duitan ni celaka, Jahannam. Maknanya neraka. Yang jadi sebab apa? Sebab kita hamba apa? Hamba Allah. Tapi kita kata hamba Allah ke kita ni? Orang duk bang kek-kek, kita duk mana hala lagi? Duk jalan lagi. Allahu Akbar. Kita suluh ke diri kita lah tengok. Mari kita sini realisasi ubudiyah, yakni perhambaan hanya kepadanya semata-mata. Mana kita jadi hamba kepada siapa? Kepada Allah semata-mata. Bukan jadi hamba kepada dunia. Bukan jadi hamba kepada bokai. Daniel. No, bukan jadi hamba kepada bola. Bukan jadi hamba kepada badminton, tapi jadi hamba kepada apa? Kepada Allah. Boleh main tak benda tu? Boleh. Tapi bila sampai seruan Allah, kena utamakan itu. Lagi dia kata, penuh tawakal kepadanya semata-mata. Serah diri kepada Allah semata-mata. Betul dah hadis Nabi kata apa? Kalaulah kamu serah diri kepada Allah dengan serahan yang sebenar-benar. Lau antum tatawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kat-tayri. Kalaulah kamu bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benar, Allah akan beri rezeki kepada kamu seperti burung. Keluar di waktu pagi perutnya kempeh, tapi bila balik petang perutnya buncit. Dia keluar cek, dia tahu nak pergi mana. Tak tahu nak pergi mana, dia terbang pergi. Tapi tawakal kepada Allah dia tinggi. Ini hadis Nabi yang sebut. Pada apa ni lawan. Tawakal kepadanya semata-mata. Jadi tak betul lah orang yang beranggapan kita tak boleh duk bagi budak mengaji agama sangat. Nak mengaji hak ni semua pasal apa? Takut nanti kebuluran. Tak betul lah kan? Akidah tu tak betul lah. Apa tak boleh mengaji ya? Hak dunia ni. Dunia kena mengaji juga. Kan? Pasal kita duduk atas dunia. Bukan kita suruh tinggal terus. Sebab tu dah hadis Nabi kata laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunya. Bukanlah orang yang baik di kalangan kamu orang yang tinggal urusan dia semata-mata nak berhadap ke dunia ya. Tinggal urusan dunia mata-mata nak berhadap akhirat dak. Allah kata wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Janganlah tuntutlah apa yang Allah Taala sediakan untuk kamu di akhirat nanti, syurga tu. Tuntut, cari. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi janganlah lupa habuan kamu di dunia. Allahu Akbar. Kekokohan keyakinan, akidah lah tu. Kekokohan, kekuatan, keyakinan, keimanan mereka terhadap kebenaran yang mereka miliki. Mereka pegang sungguh. Bila dia tahu kata benar tu benar, mereka pegang sungguh. Macam mana yang Nabi SAW sebut kata apa? Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan gigi
Garham. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz. Peganglah kuat-kuat ni Quran dengan sunnah ni. No? Peganglah kuat Quran dengan sunnah tu. Wa 'addu, gigitlah dengan gigi garham. Kalau gigi depan ni tercabut gigi kita. Tapi kalau gigi garham ni kalau kita gigit kali-kalingan kita. Kalau orang heret kita, maknanya kalau orang tok dalam api, kali kita lah tok dalam api, bukan gigi saja. Kena sampai tahu tu. Tu dia. Ish, kata kalau malam ni kalau faham ni, berasa cukup dah kata. Tak ada nak faham lagi ni. Balik duk lagu tu juga kita ni kalau tak faham ni. Balik duk lagu tu juga. Balik cuba renung. Akidah Islamiyah, akidah Ahli Sunnah Jamaah ni tak ada dalam dia tu keserabut-serabut tak ada. Tak ada keserabutan, tak ada pertembungan dengan akal, dengan kehidupan, tak ada kesamaran, tak ada kelabu-kelabu, tak ada. Pasal apa? Sebab akidah Ahli Sunnah Jamaah ni sumbernya adalah wahyu. Tak ada. Tak ada nak sabut pun, semua pada wahyu. Kecuali kalau kita ni tak beriman dengan wahyu yang jadi sabut. Kan? Kemudian hubungan dengan Allah Ta'ala kuat. Ulang balik tu. Hubungan penganut akidah sunnah jemaah ni dengan Allah kuat. No? Kemudian pelaksanaan ubudiyah tadi ni hanya kepada Allah. Bukan kita mari semayang, mari masjid ni kerana orang lain, tak. Pasal apa mari masjid je kan? Ayah suruh mari. Tak boleh kan? Pasal apa mari? Sebab memang saya mari sungguh nak tahu, sungguh nak kenal. Okey lah, boleh lah. Allahu Akbar. Belum faham mak ni, pasal boleh dah. Jadilah. Duk tambah banyak bukit laru lagi. Okey lagi. Orang yang meyakini, yang beriman akidah salaf. Orang yang meyakini akidah salaf, tidak akan ada kebingungan. Dia tak jadi pelik dah. Ya, masalah lah ni orang banyak tak yakin dengan akidah. Tak dia dalam akidah dia jadi celaru. Pasal apa? Sebab dia tak yakin dengan akidah salah. Dia sebut, dia kata salah tu bagus, tapi dia tak beriman, dia tak yakin, dia tak percaya. Dia tu nak pegang dengan akidah akal juga, aqlaniyah juga, falsafah. Orang yang meyakini akidah salaf tidak akan ada kebingungan, tak akan ada kecemasan, tak akan ada keraguan, dan tak akan ada syubhah di dalam beragama. Dia yakin bila Allah suruh, dia kata apa? Sami'na wa ata'na. Tapi kalau orang yang tidak berakidah dengan akidah salaf ni, dia tak yakin dengan akidah salaf, dia kata apa? Sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami tak mau ikut. Berbeza halnya dengan para ahli bid'ah. Beza. Tujuan dan sasaran mereka tidak pernah lepas dari penyakit bingung, cemas, ragu, rancu serabut, dan mengikuti kesamaran. Kalau kita tekan tanya sekali, dia lompat. Kalau kita tekan tanya juga sekali, dia kacau lah. Kan? Kalau kita, orang tanya kita, siapa yang kata Allah ada tangan? Allah kata. Allah sendiri yang kata dia ada tangan. Aku nak kata lagu mana? Hang pula, siapa hang kata Allah Ta'ala tu ada tangan, maksud dia kudrah. Hang ambil mana? Tak pergi dia jam. Kata ada mereka kata lagu tu, ada mereka kata lagu tu ya. Kan?
Dan saya bisa dengar kita payahlah nak faham. Maknanya siapa orang dulu-dulu boleh faham, tak ada masalah apa pun. Ingat cerita Imam Malik hambat orang keluar daripada majlis dah. Pasal apa? Kita tanya, macam Allah Ta'ala duduknya dah. Allah Ta'ala tu, Allah kata dia bersemayam, Allah Ta'ala duduknya lah, dia kata. Imam Malik kata apa? Al-istiwa' ma'lum wal kayfiyatu majhul was su'alu anhu bid'ah. Kata istiwa' tu semua orang tahu, istiwa' tu semua orang tahu, kayfiyat dia tak tahu. Allah Ta'ala duduk ke mana-mana tahu. Was su'alu anhu bid'ah. Bertanya tu adalah satu bid'ah. Utrudhu, keluar. Hambat dia keluar. Hambat tu. Sebagai contoh yang sangat jelas, sebagai contoh yang sangat jelas sekali dalam keraguan, kegoncangan dan penyesalan yang terjadi pada para tokoh terkemuka mutakallimin. Mutakallimin ni mana? Ahlul kalam, orang yang suka bercakap dalam kolom yang tidak diizinkan bercakap. Dalam masalah akidah, kita tidak diizinkan kita bercakap, tidak diizinkan kita membahaskannya. Kenapa? Karena dia milik mutlak Allah. Siapa boleh bercakap tentang Allah? Hanya Allah Ta'ala saja. Siapa yang lebih mengetahui Allah lain daripada Allah? Tak ada. Hanya Allah saja yang mengetahui tentang dirinya dan Rasulnya. Pasal apa? Rasul dia tahu. Allah yang wahyu kat dia, Allah yang abad kat dia. Kita ni ada kita terima wahyu ni di kalangan manusia lain daripada Rasul ni, ada terima wahyu kan? Kalau ilham ni takut ilham daripada apa? Daripada syaitan lah. Okey. Al-kalam mutakallimin, tokoh filosof, maknanya ahli pada falsafah, dan para tokoh sufi, sebagai akibat daripada sikap mereka menjauhi akidah salaf. Kita pun supalah zaman kita ni, kalau cara kita duk lari, duk jauh daripada akidah salaf, mana kita pun akan jadi celaru, akan jadi konah habis. Dan sebagai mereka kembali kepada taslim. Ada juga di kalangan puak-puak ni ahli kalam, ahli sufi apa semua, akhir sekali bertaubat, tinggal fahaman tu dan kembali kepada taslim, makna menyerah dan mengaku terhadap akidah salaf, terima balik akhirnya. Pasal tak leti dah. Terutama ketika usia mereka sudah lanjut atau mereka menghadapi kematian. Dah apa nama? Dah orang kata apa? Dah mengaji dah banyak dah, dapat faham semua. Akhir sekali tinggal tauklah faham-faham yang lama. Sebagaimana yang terjadi kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang wafat pada tahun 324 Hijrah rahimahullah. Imam Asy'ari ni dia asal dia Mu'tazilah, berkeliling dengan pak mentua dia. Lala kali dia tak boleh terima apa yang dibahaskan oleh pak mentua dia tentang akidah ni, kan? Dia bertukar, keluar daripada Mu'tazilah, keluar gunung keluar kali, lala kali beriman balik dengan akidah salafus salih. Beliau telah merujuk kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni akidah salaf sebagaimana yang dinyatakan di dalam kitabnya Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Ada kitab tu kat kita, nanti kita buka insya-Allah di tempat kita. Setelah sebelumnya menganut akidah Mu'tazilah. Dia abang sini. Asal dia Mu'tazilah. Kemudian talfiq, yakni paduan antara akidah Mu'tazilah dan akidah salaf. Ada kombinasi antara dua tu. Dia faham tu. Dan akhirnya dia buang Mu'tazilah, tinggal akidah salaf. Hal serupa juga berlaku kepada Al-Imam Al-Baqillani yang wafat pada tahun 403 Hijrah, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam kitab At-Tamhid
Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh termuka yang lain. Boleh rujuk perkataan ni boleh dirujuk dalam Majmu' al-Fatawa dan juga buhus fi aqidah ahli sunnah wal jamaah. Okey, apa yang kita dapat malam ni? Saya balik ustaz nak check balik apa dia tulis apa. Apa yang kita dapat malam ni? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tu ada tulis. Tu ada dalam tu. Abu Hasan Al-Asy'ari. Okey, yang pertama pada nombor 5 pada yang pertama, akidah ahli sunnah wal jamaah is very clear. The aqidah ahli sunnah wal jamaah is very clear. Clear, tak ada masalah apa. Terang, jelas. Kan? Nabi SAW sebut pada taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kamu di atas pentas yang clear. Clear, tak ada masalah apa. Tak ada perbahasan pun di zaman Nabi SAW masalah akidah, tak ada. Kan? Dan masalah fiqh ni zaman Nabi duk ada pun ada perselisihan. Kan? Contohnya Nabi SAW kata la yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah. Tak ada siapa boleh semayang asar kecuali di Bani Quraidah. Kan? Ada yang tak ada sampai di Bani Quraidah, masuk asar depa semayang. Depa semayang di tengah jalan. Ada yang depa ni betul terus, depa tak semayang, depa terus sampai di kampung Bani Quraidah baru depa semayang. Kan? Itu ada juga khilaf, itu masalah fiqhiyah, tak ada masalah sebab itu fiqh ni dia terbuka. Dua-duanya betul. Dua-duanya betul. Hak yang pertama, dia tak lawan Nabi. Dia ambil hadis yang Nabi kata apa? Semayang yang terbaik ialah pada awal waktu. Jadi dia tak tangguhlah semayang dia. Okey, bukan tempat kita bahas benar tu noh. Okey, yang 5 ni akidah ahli sunnah jemaah clear. Clear. Siapa dia yang duduk bahas lagi, ni duduk tak boleh terima lagi, maknanya apa dia? Akalnya tak waras tu. Tak clear tu. Yang keenam, akidah ahli sunnah wal jamaah tak bebas, makna jauh daripada apa dia? Sebarang kekeliruan, keserabutan, pertembungan dengan akal. Tak ada pertembungan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari kalangan orang-orang yang Nabi SAW sebut yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'al minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sangkut mak kata.